أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga beradanya kita dalam majlis ilmu dikurniakan Allah Subhanahu wa taala keberkatan, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran juga. Kita sekarang ini kita berada pada penghujung bulan Sya'ban. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaan kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada kita dalam bulan Ramadan seperti mana yang disebut oleh imam ketika mana berdoa, wa ballighna Ramadan. InsyaAllah pada pagi ini sedikit kita akan berkongsi berkaitan dengan Ramadan, tetapi bukanlah dari sudut perkara-perkara yang asas, dari sudut niatnya, dari sudut perkara-perkara yang membatalkan. Yang tu saya rasa tuan-tuan dah lebih cukup mahir. InsyaAllah pada pagi ini untuk sama-sama kita berkongsi bukan sekadar bulan Ramadan sahaja, bahkan pada ketika yang lain. Yang akan kita kongsikan pada pagi ini adalah berkaitan dengan perosak pahala puasa dan perosak pahala qiyam. Pada bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah masing-masing bertekad, masing-masing berazam untuk menjadikan Ramadan yang akan datang merupakan Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang tahun lepas. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih sempurna dari sudut ibadahnya daripada tahun lepas. Alhamdulillah, berkaitan dengan Ramadan pada tahun ini, moga-moga kita sambut, kita imarahkan Ramadan, kita hidupkan Ramadan, kita imarahkan Ramadan ini dengan sehebat-hebatnya. Apa yang saya nak sebutkan pada pagi ini berkaitan dengan perosak bagi pahala puasa dan pahala qiyam. Yang disebut berkaitan dengan pahala adalah ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering kita dengar. Antaranya hadis menyebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ad-dhama'u wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-saharu, rawahu ad-Darimi.
Satu lagi hadis juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabb sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wa rabb qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini merupakan ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika mana kita beribadah. Hadis ini merupakan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita menghidupkan ibadah puasa, menghidupkan ibadah siam. Yang mana ibadah qiyam ini dan juga ibadah puasa ini di antara ibadah yang sangat-sangat popular, dan sudah pastilah ianya akan dihidupkan, akan diamalkan, akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi hadis ini merupakan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana kita beribadah dalam bulan Ramadan khususnya ataupun di bulan-bulan yang lain amnya, maka hadis ini sedikit sebanyak memberikan ingatan kepada kita. Apa maknanya? Kam min sha'imin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa. Kam min sha'imin, berapa ramai dalam kalangan manusia ini sha'im, berpuasa. Seperti mana yang kita maklum bila sebut puasa ini, tidak makan dan tidak minum. Itu adalah perkara yang basic. Perkara basic. Bila sebut saja makan, bila sebut saja puasa, tidak makan, tidak minum. Tengok muka, ya Allah, ya. Bibir ni kering kontang ni, bibir ni. Puasa, ya Allah, alhamdulillah. Ya, puasa. Nak buat apa pun tak boleh dah. Puasa. Ya. Apa pun tak boleh buat dah. Sebab apa? Puasa. Berjalan pun perlahan, slow motion je jalan. Apa ni? Puasa. Ya. Puasa. Okey, berkaitan dengan yang disebut berkaitan dengan shaim, orang yang berpuasa ini, seperti mana yang kita maklum dalam ta'rif ataupun pengertian bagi puasa itu, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu tuan-tuan mahir yang tu. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada bila? Daripada terbitnya fajar. Sedang ceritanya masuk subuh. Azan subuh tu merupakan sempadan bagi puasa kita. Sampai bila? Sampai azan maghrib. Sampai kepada azan maghrib. Masuknya waktu maghrib. Okey, itu petanda lah. Ya, tapi kalau kata Bilal terlambat azan, jam dah masuk, buka puasa lah. Bilal pun nak buka puasa juga. Ya, Bilal pun nak buka puasa juga. Maknanya Bilal pun akan makan terlebih dahulu, tapi bukanlah nasi biryani. Makan sekadar untuk buka puasa, kemudian barulah azan. Okey, jadi maknanya yang dikatakan waktu berkenaan dari terbit fajar sampailah kepada tenggelamnya matahari, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan di hujungnya dengan niat. Maknanya untuk puasa wajib, seperti mana yang tuan-tuan maklum, berniatnya sebelum. Kalau kita biasa, kalau kata awal-awal kecil-kecil dulu, ya, dah diingat, ya. Dah niat belum? Sebelum tidur dah tanya dah niat ke belum? Jadi maknanya berkaitan dengan perkara berkenaan, nak sebutkan kam min shaimin, berapa ramai dalam kalangan yang berpuasa ini, laisa lahu min siyamihi, sedang dia tidak mendapat daripada puasanya. Dia berpuasa, dia berjaya menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa.
Baca dah tengok, tidak makan, tidak minum, tidak muntah, tidak pitam, tidak pengsan, tidak gila dan sebagainya. Dia baca semua tak ada, tak terlibat ni. Maka kata Nabi SAW, laisa lahu min siyamihi illa dhama'u. Kecuali apa kata Nabi? Berapa ramai yang berpuasa tapi dia tidak mendapat daripada puasanya itu melainkan apa? Ad-dhama'u, melainkan lapar semata-mata, ataupun disebut dalam hadis ini ad-dhama'u, dahaga. Dalam hadis yang kedua saya bacakan tadi, illal ju', kecuali lapar. Jadi maknanya hadis ini nak memberikan ingatan kepada kita berapa ramai dalam kalangan manusia yang berpuasa ini tidak ada padanya pahala berkaitan dengan tidak mendapat yang disebutkan berkaitan dengan pahala berpuasa itu, kecuali hanya lapar dan juga dahaga. Kalau kita ambil faham daripada hadis ini, maknanya kalau sekadar kita hanya nak jaga tentang makan minum di bulan Ramadan, yang lain kita tidak menjaganya, maka kata Nabi SAW, laisa lahu min siyamihi illa dhama'u, ataupun disebutkan dalam hadis yang lain, laisa lahu min siyamihi illa al-ju', tidak lain tidak bukan yang dia dapat hanyalah lapar dan juga dahaga. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara yang menyebabkan puasa kita ini menjadi sia-sia, hilang pahalanya? Dari sudut sahnya berpuasa, para alim ulama menyebutkan sah, tak jadi masalah. Sah yang macam mana? Sekadar ibadahnya sah, sekadar puasanya sah. Tetapi dari sudut pahalanya, kita akan lihat dalam beberapa hadis ini yang akan dinyatakan oleh baginda apakah keadaan bagi puasa yang mana puasa berkenaan tidak dijaga dari sudut adabnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut perangainya. Okey, kita dah faham tadi. Nabi sebut berapa ramai dalam kalangan orang yang beribadah berpuasa ini tidak lain tidak bukan dia hanya dapat lapar dan juga dahaga. Dan satu lagi Nabi sebut juga dalam hadis yang sama, wa kam min qa'imin laisa lahu min siyamihi min qiyamihi illa saharu. Kata Nabi, berapa ramai dalam kalangan manusia ini bila mana dia qaim, berdiri malam untuk beribadah, laisa lahu min qiyamihi, tidak mendapat daripada sembahyangnya itu melainkan illa saharu, melainkan hanya sekadar menyengkang mata berjaga malam. Hadis ini nak berikan ingatan kepada kita, kita bangun untuk qiyam, kita melakukan ibadah puasa, tapi ianya hanya sekadar mendapat lapar dan dahaga bagi puasa, dan hanya sekadar menyengkang mata berjaga malam, tak dapat apa-apa. Perkara pertama yang ianya moga-moga sama-sama menjadi ingatan untuk kita bersama, yang pertama berkaitan dengan perkara yang akan menjadikan pahala puasa kita ini akan jadi rosak. Antaranya kata Nabi SAW dalam riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Apa kata Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Kata Nabi SAW, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu.
Man lam yada' qawla adh-dhuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Apa kata Nabi? Man lam yada', sesiapa yang tidak meninggalkan qaulaz zuri, perkataan-perkataan keji. Sesiapa yang tidak meninggalkan perbuatan keji, wal amala bihi, dan dia mengamalkannya, maknanya dia tidak meninggalkan perbuatan keji yang disebutkan berkaitan dengan perkataan-perkataan keji ini, qaulaz zur, dan dia beramal, maknanya dia melakukan perbuatan tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak berhajat orang itu. Allah tidak berhajat kepada orang itu yang hanya dia sekadar meninggalkan makan dan juga minum. Maknanya sama dengan apa yang dibacakan dalam hadis tadi, bila mana seseorang itu berpuasa, bila mana dia melakukan ibadah puasa, dia tidak berjaya untuk memisahkan diri dia dengan perkataan-perkataan keji. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan-perkataan keji ini? Yang ianya melibatkan perkataan yang tidak ada faedah baginya, ataupun yang lebih buruk lagi, perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut dia, perkataan-perkataan yang menyebabkan datangnya dosa kepada dia. Maknanya dalam hadis ini nak mengingatkan kita yang pertama sekali, ketika mana kita beribadah berkaitan dengan puasa ini, perkara pertama sekali hendaklah kita menjaga berkaitan dengan tutur kata, berkaitan dengan perkataan yang terbit daripada mulut kita. Kita kena jaga dengan sebaik-baiknya. Bukan makna katanya di luar daripada bulan Ramadan kita boleh kata sewenang-wenangnya, tetap juga sama, tak boleh. Tetapi bila mana sampai saja bulan Ramadan, kita perhebatkan lagi amalan ini, kita jaga betul-betul perkataan yang terbit daripada mulut kita, dengan perkataan yang elok saja kita keluarkan, yang tak elok, yang buruk, yang keji, kita jangan keluarkan. Ini yang pertama. Agak-agaknya mudah tak agak-agak? Mudah tak agak-agak? Ya, tengok kepada amalan harian kita lah macam mana. Bagaimana perkataan yang kita terbitkan setiap hari? Bagaimana kata-kata yang kita terbitkan setiap hari? Nak mengingatkan dalam bulan Ramadan ini, biarlah lidah kita, perkataan kita, suara yang terbit daripada mulut kita ini, perkara-perkara yang ianya perkara yang baik, bukan perkara yang buruk. Nabi dah sebut, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi dah pesan juga kepada kita, siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan, dengan kata-kata yang baik. Aw liyasmut, ataupun lebih baik dia diam. Maknanya perkara pertama ini yang menjadi ingatan kepada kita untuk kita elakkan, bukan sekadar Ramadan sahaja, bahkan pada ketika-ketika yang lain, hendaklah kita menjaga daripada tutur kata kita, daripada tutur kata yang tidak baik. Apa yang dikatakan tutur kata yang tidak baik? Umpamanya berkaitan dengan berbohong ataupun berdusta. Berbohong ataupun berdusta.
Sebab perkara ini juga dipesan oleh Nabi SAW kepada kita. Apa yang Nabi pesan? Juga hadis ini riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan perkataan. Apa yang dipesan oleh Nabi? Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa anna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Kata Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebenaran ataupun kejujuran itu yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan. Maknanya bercakap baik itu, bercakap elok itu, bercakap benar itu, dia membawa kepada albir, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada syurga. Wa innal rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Sesungguhnya apabila seseorang itu melazimkan dirinya dengan benar, dengan jujur, nescaya dia akan dikenali sebagai orang yang jujur, orang yang benar. Maknanya hadis ini nak sebutkan apa? Nak tengok tentang orang yang benar, orang yang jujur, orang yang jaga perkataan dia. Tengok bagaimana berkaitan dengan perwatakan dia, percakapan dia, tindak tanduk dia. Maka orang akan mengatakan bahawasanya mengenali dia sebagai orang yang jujur. Dan satu hadis lagi sambungan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya berkaitan dengan pendustaan itu, berbohong itu, yahdi ilal fujur, membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu akan membawa seseorang itu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba 'indallahi kazzaban. Apabila seseorang itu melakukan kejahatan yang akan membawa dia kepada neraka Allah, sesungguhnya tidaklah seseorang itu melazimkan dirinya dengan pendustaan, melainkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Maknanya nak sebutkan dalam hadis ini berkaitan dengan perkataan dan perbuatan yang kita lakukan, khususnya berkaitan dengan perkataan kita. Biarlah perkataan yang terbit daripada kita perkataan yang elok, perkataan yang baik sepanjang bulan Ramadan ini. Macam mana cara kita nak menjadikan perkataan yang terbit di mulut kita perkataan yang baik, ataupun jangan keluar daripada mulut kita perkataan yang buruk. Macam mana cara agak-agak nak buat? Pertama sekali, kurangkan nyembang. Kurangkan nyembang, paling senanglah. Kurangkan kita nyembang. Tapi insya-Allah rasanya sebelah pagi ni jadi. Kalau kita sebelah pagi ni kan jadi insya-Allah, selepas subuh ya. Ya, selepas subuh jadi insya-Allah, zuhur jadi lagi. Asar ni dah mula nak buka puasa ni, dia mula tak apa nak jadi sikit. Dah nak buka puasa kan. Ya, menyembang nak pergi bazar lah, apalah dan sebagainya, dah mula menyembang. Ya. Tak ada masalah, boleh menyembang, tak ada masalah. Untuk menjaga, ya, berkaitan dengan perkataan yang terbit daripada mulut kita, kurangkan menyembang. Gantikan dengan apa? Jangan diam saja 1000 bahasa, tak cakap apa, tak buat apa. Diam saja.
gantikan dengan perkara yang lain. Gantikan dengan apa? Antaranya gantikan dengan bacaan Al-Quran. Gantikan dengan bacaan Al-Quran. Gantikan dengan zikir. Gantikan dengan perkara-perkara yang lain yang menjadi rutin dalam bulan-bulan yang lain. Gantikan dengan perkara-perkara yang lebih baik. Itu barulah kita muhasabah berkaitan dengan Ramadan yang lalu. Dulu orang kata bagus juga Ramadan dalam PKP. Sebab apa? Tak boleh pergi mana? Tak boleh pergi ke mana? Baca Quran saja, alhamdulillah. Kita takut ni, dah Ramadan tahun ini dah boleh ke mana-mana. Dah boleh ke mana-mana. Bazar Ramadan pun dah dibuka dan sebagainya. Kita takut. Kita pun Ramadan ni ke mana semua kita pergi. Ke mana kita saja pergi dalam bulan Ramadan. Jadi untuk mengisi berkaitan dengan senyap kita tak bercakap kita tadi, isikan dengan antaranya bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Jadi terpulanglah kepada masing-masing nak baca banyak mana. Terpulanglah sekadar kemampuan untuk membaca Al-Quran. Tapi moga-moga bulan Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Masing-masing akan bersemangat untuk berpuasa di samping melakukan berkaitan dengan ibadah, yakni berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Gantikan perkataan-perkataan yang sering kita keluarkan itu dengan apa? Dengan perkara-perkara umpamanya bacaan Al-Quran dan juga zikir. Bacaan Quran dan zikir. Tidak nanti banyak tapi sekurang-kurangnya ada target dalam kehidupan kita untuk ibadah Ramadan kita. Sekurang-kurangnya ada sasaran ibadah kita, khususnya berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Macam dulu saya pernah sebut berkaitan dengan formula, sekarang nanti akan keluarlah dekat telefon tuan-tuan. Grup masjid, grup surau, grup pencin askar, pencin itu, pencin ini keluar nanti. Nak baca Quran, nak khatam sekali, berapa muka surat kena baca. Nak khatam 2 kali, berapa muka surat kena baca. Itu ikutlah yang tu. Itu berkaitan dengan apa? Sasaran untuk target kita untuk kita nak baca Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi maknanya isikan berkaitan dengan perkataan-perkataan yang terbit daripada mulut kita itu dengan bacaan Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang keduanya berkaitan dengan zikir. Jadi perkara pertama yang paling besar berkaitan dengan nak menjahanamkan pahala puasa kita ini adalah berkaitan dengan perkataan. Yang kedua, yang akan merosakkan pahala puasa kita juga di antara berkaitan dengan melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Tadi bercakap percakapan. Yang kedua, melakukan perkara yang melalaikan. Termasuklah berkaitan dengan perkataan yang melalaikan, perkataan yang tidak memberikan manfaat, perkataan yang tidak ada padanya faedah, ataupun yang boleh buruk lagi, perkataan yang boleh mendatangkan dosa. Maknanya dari sudut perkataan dan juga perbuatan tersebut, hendaklah kita penuhkan dengan perbuatan-perbuatan yang berfaedah, perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat. Maknanya tempoh berpuasa kita itu kita penuhkan dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Jangan kita bazirkan masa kita dengan hanya sekadar berehat. Jangan kita bazirkan masa Ramadan kita dengan hanya sekadar tidur. Jangan kita bazirkan masa Ramadan kita dengan perkara-perkara yang tidak boleh mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebab Ramadan ini yang kita nanti, Ramadan yang dinanti-nanti, bila dia datang kepada kita, kita buat tak tahu.
Rugi. Ya, rugi. Kita dah nanti dah. Ya, mungkin 2 tahun yang lalu kita berada dalam keadaan yang kurang selesa untuk beribadah dan sebagainya. Alhamdulillah pada tahun ini dah diberikan keizinan untuk melakukan ibadah seperti mana biasa. Dah boleh rapat dan sebagainya, maka kita raikanlah ya berkaitan dengan SOP ini supaya ianya sedikit sebanyak menjadi semangat kepada kita untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Jadi perkara yang kedua adalah hendaklah kita isi masa lapang kita dengan perkara-perkara yang berfaedah sepanjang bulan Ramadan. Maknanya kita dah ada perancangan kita apa yang akan kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, apakah aktiviti yang akan kita penuhkan sepanjang bulan Ramadan, terutamanya berkaitan dengan ketika mana kita berpuasa daripada terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari. Bagi yang bekerja, ya, bagi yang bekerja, bekerjalah seperti biasa. Bagi yang bekerja, bekerjalah seperti biasa, di mana sahaja kita berada, sama ada bekerja ataupun tidak, ianya hendaklah kita jaga berkaitan dengan tingkah laku kita ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan. Sama ada bekerja ataupun tidak, perkataan kita, mulut kita, mestilah kita jaga dari sudut tutur kata yang terbit daripada mulut kita. Jadi 2 perkara ini berkaitan dengan perkataan yang tidak baik dan juga berkaitan dengan perbuatan yang tidak baik. Banyak lagi perkara-perkara yang lain yang boleh menyebabkan pahala puasa kita rosak. Maknanya dari sudut perkataan, andai kata perkataan berkenaan mendatangkan dosa, umpamanya berkaitan dengan perkataan yang terbit daripada mulut kita, perkataan dosa, umpamanya mengumpat, mengeji, mengejek dan sebagainya, maka ianya ya tetap termasuk berkaitan dengan perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita, boleh merosakkan pahala puasa kita. Jadi berkaitan dengan perkataan dan juga perbuatan. Apalagi yang perlu kita jaga dari sudut anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita sebut tadi adalah berkaitan dengan lidah. 2 perkara tadi ianya berkait dengan lidah, berkait dengan perkataan. Ada lagi yang berkait dengan mata. Umpamanya melihat segala perkara yang dilarang oleh syarak. Pandangan matanya tidak dapat menahan diri daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Ya, dilarang oleh syarak, tinggalkan. Ya, tidak kiralah apa jua perbuatan tersebut, sekiranya perkara itu dilarang oleh syarak, maka tinggalkan perkara berkenaan. Ataupun berkaitan dengan telinga, mendengar segala yang ditegah oleh syarak. Sebab itulah kalau kata di bulan Ramadan ini, lebih baik kita menyendiri, itu lebih selamat di bulan Ramadan. Kalau kata takut sangat daripada kurangnya pahala puasa dan sebagainya, lebih baik kita mengambil tindakan untuk menyendiri buat seketika. Menyendiri buat seketika maksudnya apa ni? Untuk elakkan umpamanya. Tapi kalau mampu jaga, tak ada masalah. Kalau mampu jaga perkataan, kalau mampu jaga berkaitan dengan telinga kita dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Ataupun berkaitan dengan kaki tangan kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa kita takut berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu akan menyebabkan pahala puasa kita hanya sekadar tinggal lapar dan juga dahaga. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita,
dalam hadis yang saya bacakan tadi. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala menjemput kita berada dalam bulan Ramadan, seperti mana disebutkan tadi berkaitan dengan amalan-amalan yang boleh merosakkan pahala puasa ini, moga-moga kita tinggalkan ianya. Moga-moga kita boleh beramal dengan perkara yang lebih baik untuk mengisi kekosongan dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan yang datang kepada kita ini, janganlah kita abaikan, jangan kita leka. Begitu juga dengan ibadah kita, jangan sekali-kali kita bertangguh berkaitan dengan ibadah yang kita nak buat dalam bulan Ramadan. Khususnya berkaitan dengan sedekah dalam bulan Ramadan. Kalau mampu untuk kita bersedekah dalam bulan Ramadan, bersedekahlah. Jangan kita nanti di saat-saat akhir Ramadan. Ataupun untuk kita baca Al-Quran, jangan kita nanti di akhir-akhir Ramadan baru nak baca, baru nak tadarus dan sebagainya. Daripada awal Ramadan lagi kita dah mula untuk bertadarus, untuk baca Quran. Ya, jadi maknanya apa yang kita nak sebutkan di sini berkaitan dengan bertangguh dari sudut amalan. Jangan kita bertangguh dari sudut amalan, kerana dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatik li maradik wa min hayatik li mautik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah." Bila mana kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu tunggu sampai waktu pagi. Teringat petang nak buat, tak apalah pagi esoklah. Fa idza asbahta fala tantaziril masa. Bila kamu berada pada pagi, tak apalah buat petang. Berada waktu petang, tak apalah nanti kita buat pagi besok. Bertangguh. Perkara ini disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Jangan kita tangguhkan berkaitan dengan perbuatan baik yang kita nak lakukan. Ambillah waktu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu sihat kita sebelum datangnya waktu sakit kita. Maknanya kemungkinan dalam keadaan kita sihat ini, kita berkesempatan untuk melakukan amal ibadah umpamanya dalam bulan Ramadan. Tak apalah nantilah, petang-petang kang, esok ke dan sebagainya. Kata Nabi, Nabi pesan, ambillah peluang sihat kamu sebelum datangnya sakit kamu. Ataupun satu lagi Nabi sebut, ambillah peluang semasa hayat kamu sebelum datangnya mati kepada kamu. Jadi dalam hadis ini nak ingatkan kepada kita berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan hendaklah kita mengambil peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika mana sampai peluang berkenaan, kita gunakan semaksima yang mungkin peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Peluang apa? Peluang untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Peluang apa? Peluang untuk menghidupkan Ramadan dengan amal ibadah. Peluang kita untuk bersalat sunat tarawih. Peluang kita untuk bertadarus Al-Quran. Peluang kita untuk mengimarahkan rumah Allah dengan amalan-amalan i'tikaf, amalan-amalan tadarus, amalan-amalan majlis ilmu dan sebagainya. Peluang yang Allah bagi ini, ambil. Jangan sampai peluang berkenaan terlepas daripada kita. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis tadi, peluang ketika mana sihat, kita tidak buat. Bila mana sampai waktu sakit, baru kita teringat nak buat. Ataupun berkaitan dengan peluang kita hidup, bila kita dah meninggal dunia, baru kita akan rasa menyesal kenapa kita tidak melakukan perkara tersebut ketika mana sihat kita ataupun ketika mana hidup kita. Jadi apa yang saya sebutkan pada pagi ini, sedikit sebanyak nak memberikan ingatan kepada saya lah, dan juga kepada semua, sebab kita semua menginginkan
sesuatu keadaan berkaitan dengan Ramadan kita, suasana yang seronok untuk beribadah. Jadi bila mana dah kita berada pada penghujung bulan Sya'ban, dah berbunga-bunga hati untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dah terbayang dalam kepala, aku ni bulan Ramadan nanti sekian-sekian baca Quran aku macam ni, tarawih aku macam ni, tadarus aku macam ni, sedekah aku macam ni. Dah ada perancangan dalam kepala. Strategi-strateginya dah ada. Hari ni aku nak sedekah sekian. Dah ada perancangan tersebut. Perancangan untuk diri sendiri dan juga keluarga sebagai contoh. Pada hari ini kita nak bersedekah. Okey, apa sedekahnya? Dah ada perancangannya. Moga-moga perancangan berkenaan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalankan dalam bulan Ramadan. Khususnya berkaitan dengan tadarus Al-Quran, alhamdulillah saya rasa mana-mana masjid, mana-mana surau memang akan ada program tadarus Al-Quran. Cantik juga sekali-sekala adakan tadarus Al-Quran dalam keluarga kita. Kalau kata waktu malam selepas tarawih sebagai contoh, bertadarus di masjid dan surau. Apa salahnya kalau bersama dengan ahli keluarga bertadarus sekali-sekala, ataupun selepas salat subuh bertadarus seketika bersama dengan ahli keluarga, diketuai oleh bapa ataupun mak, bersama dengan anak-anak dalam keluarga. Barulah nak menghidupkan Al-Quran dalam keluarga kita. Sama-sama kita dapat membaca Al-Quran, sama-sama kita mendengar bacaan daripada suami kita, mendengar bacaan daripada isteri kita, mendengar bacaan daripada anak sulung kita, sampailah kepada anak bungsu kita. Kalau ada cucu sekali, dengan cucu-cucu sekali bawa. Apa salahnya kalau sekali-sekala kita buat, kalau tak setiap hari pun? Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk kita mengisi berkaitan dengan keadaan Ramadan itu dengan keadaan yang ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan Ramadan yang akan sampai kepada kita Ramadan seperti mana Ramadan yang lalu. Tidak ada sebarang penambahbaikan daripada Ramadan yang lalu. Bila mana sampai saja Ramadan yang sekarang ini, tidak ada sebarang penambahbaikan. Biarlah Ramadan yang sampai kepada kita, kita dah bersedia dengan perkara-perkara yang boleh menghidupkan Ramadan dalam diri kita. Boleh menjadikan Ramadan yang akan datang ini sebagai sesuatu yang lebih daripada daripada tahun yang lalu. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Nabi kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seseorang apabila dia mengerjakan sesuatu kerja itu, dia laksanakan dengan cemerlang. Maknanya nak sebutkan berkaitan dengan Ramadan, berikhtiarlah untuk kita beribadah dalam bulan Ramadan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang lebih baik daripada yang lalu. Makna katanya, sama-sama kita kena muhasabah berkaitan dengan amal ibadah kita, khususnya dalam bulan Ramadan. Moga-moga ibadah kita dalam bulan Ramadan yang akan datang ini, ibadah Ramadan yang terbaik berbanding dengan Ramadan yang lalu. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan. Allah kurniakan kepada kita kelapangan. Allah kurniakan kepada kita kesempatan. Allah kurniakan kepada kita semangat untuk beribadah dalam bulan Ramadan, untuk menjadikan Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Menjadikan ahli keluarga kita suasana Ramadannya lebih baik daripada suasana Ramadan yang lalu. Sama-sama kita pertingkatkan ibadah kita ketika mana sampai kepada kita bulan Ramadan. Bukan makna katanya bulan lain relax sahaja. Sama juga, cumanya dalam bulan Ramadan
perhebatkan lagi. Dalam bulan Ramadan, perbanyakkan lagi. Kalau kata pendek saja ibadah kita di bulan lain, bulan Ramadan panjangkan sedikit. Mungkin di bulan-bulan lain kita baca saja Al-Quran, mungkin 1 muka surat, 2 muka surat. Masuk saja bulan Ramadan, panjangkan lagi waktu ibadah berkenaan, panjangkan lagi waktu bacaan Al-Quran berkenaan. Moga-moga apa yang saya sebutkan pada pagi ini sedikit sebanyak memberikan ingatan dan semangat kepada saya dan juga kepada semua ke arah kita menjadikan Ramadan yang akan datang ini Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang lalu, dengan strategi dan perancangan kita untuk melakukan ibadah yang lebih baik dalam bulan Ramadan insya-Allah taala. Jadi sekadar itu sahaja untuk pagi ini. Moga-moga ada manfaat, ada keberkatan untuk kita sama-sama pada pagi ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.